Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, seperti biasa kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, terima kasih kepada semua yang bersama sekali lagi pada malam ini. Kak Syah Mahmud Faizul daripada Kulim, Tokeh Santan kita, Arif Irhan, terima kasih banyak. Cik Milah kita, sahabat sepengajian dulu, Jamilah Abu Hassan, Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura, Bazir Aziz daripada Muar, Sabariah Abu Samad, Kak Sabariah, terima kasih. Kak Salami Abdul Ghani, Zi Azmi, Kak Jamaliah Sanusi daripada Ceras, Mak Uda, Kuala Terengganu, Kak Mumtaz daripada Singapura, terima kasih. Muhammad Razali Mustafa, Muhaini Maksum, Kak Faridah Jaya Bawa, Nur Aini Alias, Hakka Khairuniza, RNR Dali. Ustaz bila nak kuliah di Surau Al-Ihsan? Surau Al-Ihsan kat mana Kasmaria tak perasan pula nama surau, tak pecam. Kasmaria kot ke kat mana ni Surau Al-Ihsan? Abang Hang Kasyap kita, terima kasih. Ros Aniza Abdul Raji, Pak Din, Kak Jamaliah Dolah, Abang Ishak Samad, alhamdulillah. Baik, seperti biasa, terima kasih banyak. Teruskan share, teruskan menonton. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa malam ni kita sambung lagi nombor 13. Nombor 13. Masih lagi perbincangan kita tentang i'tiqad, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menajamkan, mencantikkan lagi keyakinan, kepercayaan, i'tiqad kita, atau bahasa mudahnya iman kita lah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung bacaan nombor 13. Nombor 13 saya baca daripada kitab ni, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, muka surat 106. Pada perenggan di bawah sekali,
nombor 13, edisi tulisan Jawi. Nombor 13, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan suci dari sifat kekurangan, keaiban, kebinasaan, dan maha suci dari sifat yang menyerupai sifat makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak adalah sesuatu yang sebanding atau sama dengan Allah, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung lagi tentang i'tikad kita kepada Allah. Antaranya, kita mesti beriman, kita mesti yakin, kita mesti percaya bahawasanya Allah itu sebagai Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, atau bahasa mudahnya kita sebut Allah Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada lemah, tidak ada cacat cela, tidak ada kekurangan berbanding kita sebagai makhluk yang banyak kekurangan. Allah ni maha sempurna, kita tak sempurna. Boleh faham? So, bila kita tahu dan percaya dengan keyakinan yang tinggi Allah tu maha sempurna, tidak ada yang menyerupai dia, tidak ada yang menyamai dia, tak ada yang sebanding pun dengan dia, maka sembahlah dia, yakinlah pada Allah, merayulah pada dia, munajatlah pada dia, mintalah pada dia, luahlah pada dia. Kan kita suka luah kat Facebook, bukan kita lah, orang lain lah, kan. Bukan semua benda kita kena luah dalam Facebook tu, kan. Facebook tu just orang kata medium perantaraan. Mungkin kita boleh share benda yang baik-baik, kan. Tapi masalah-masalah tertentu tak payahlah luah sangat dalam tu, kan. Cerita buka pekung di dada tak payah. Benda-benda yang kita simpanlah, tak payah share. Dah peribadi ke apa, tak payah sangat. So Allah ni maha sempurna, tidak ada cacat cela. Manusia serba kekurangan. Contoh tak? Kita ni bukan sempurna segala-gala, tak? Okey, katalah kita sempurna fizikal, kaki, tangan, kepala, hidung, bulu hidung, bulu mata, semua lengkap ada, kan? Ada sikit kekurangan, mungkin tak apa cerdik. Muka handsome, yang handsome jangan perasan sangat ya, ni contoh. Muka handsome macam ... kan, tapi otak tak apa, kemas sikit, lemah kat situ lah. Ada orang muka biasa-biasa aja, tak adalah lawa sangat. Yalah, maksud saya lawa pada pandangan manusia, kan. Tak adalah segak sangat, tapi otak genius. Dia ada lebih pula kat situ, kurang kat sini. Itu manusia. Ada orang pakar bidang agama, macam kami ustaz bukanlah pakar sangat, dah sikit-sikit lah, tak pakar bidang lain. Itu lemahnya kita, kan. Baik, itu ada tukang kasut yang mahir buat kasut, yang mahir jahit kasut, yang mahir paku kasut, yang mahir repair kasut. Ada tukang jam, dia panggil tukang repair jam, dia mahir bab jam. Daripada jauh dia tengok jam orang, dia tahu dah apa penyakit dah. Itu memang terror. Dia pakar kat situ. Dia pakar jam, mungkin dia tak pakar aircon, dia tak pakar wiring, dia tak pakar elektrik, dia tak pakar cuaca, umpamanya. So itu sifat makhluk yang lemah.
Tapi kita kena letak keyakinan Allah ni maha sempurna, komplit. Ada. Memang komplit lah, komplit, sempurna. Macam mana kita nak contoh sempurna ni? Tapi tak boleh sempurna kita tu sempurna makhluk kan. Tapi Allah ni sempurna dia sangat hebat lah, ya. Sangat hebat, sangat canggih. Macam tu tak. Baik, sekejap dah kita baca komen sikit. Umi Umrah, terima kasih. Ros Aniza Abdul Raji, baru dapat cucu sulung Ustaz, sibuk sikit. Tahniah. Okey, boleh panggil apa ni? Nenek enda ke, neni ke? Kan. Tahniah Ros Aniza Abdul Raji dapat gelaran Nenda yang paling mahal tu, kan. Kak Faridah daripada Batu Pahat, terima kasih atas catatan. Johnny Max daripada Bukit Bendera, kita punya driver kereta api kita. Driver kereta api Bukit Bendera kita. Kak Shima, terima kasih daripada Singapura. Raja Haniza, Raja Idris. Roslina, Kak Ina kita daripada Masjid Afalah kita, terima kasih Kak Ina. Muhammad Sofi Ramli, sahabat saya mengaji Mesir, terima kasih bro. Ahmad Khalil, JB, Safrizal, thank you bro. Kawan sekolah juga, ramai kawan sekolah ni. Ustazah Taibah Sanawi, terima kasih. Bandi Arifin, saya dapat hadir dari Mersing, terima kasih orang Mersing, Johor. Siti Cute daripada Singapura. Harun Hamzah, terima kasih. Abdul Razak, Abang Razak kita, Haji Awang, thank you. Ahmad Razali Nispan, lambat Cik Im, makan dulu. Makan. Silakan. Kak Sabari Abu Samad, terima kasih. Haji Ismaidin Sungai Petani, terima kasih Tuan Haji. Nuhayati Haji Ibrahim, Kak Zah, Asma Soleh, lama tak nampak ni Asma Soleh ni. Siapa lagi? Kak Zailani Kamarudin, Naimah Osman, Kak Saliza Agus, terima kasih Kak. Nasuhano Soleha Hashim, waalaikumsalam. Masih ramai peminat ustaz daripada Singapura. Kan, alhamdulillah orang Singapura very sporting, kan. Ramai yang saya seronok juga kan, kita ada ahli keluarga lah. Saya kata ahli keluarga lah, kita ni macam family lah, family kuliah. Sebab kita ada link sebenarnya, hati ke hati. Lama ayat ustaz kalau mengayat memang cair lah. Orang Perak kata cayo. Dah. Sebab kita ada link kan, hati ke hati. Kita hari-hari dengar kuliah, hari-hari tengok muka ustaz. Saya yang tak pernah tengok je muka tuan-tuan kan. Nama tuan-tuan je saya baca hari, muka saya tak tahu. Yang mana saya kenal lah. Mana yang saya tak pernah tengok lagi muka, insya-Allah satu hari nanti kita akan bertemu. Kalau tidak di dunia, insya-Allah kita bertemu dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih sekali lagi supporters kita daripada Singapura. Very friendly dengan saya. Ada yang PM saya pun ada, kawan-kawan kita daripada Singapura yang simpan nombor saya, yang kerap juga, bukan kerap lah, yang suka juga WhatsApp dengan saya, sembang-sembang. Very good, thank you very much. Sebab kita berjiran kan. Okay, apa nak sembang, dah kona ke lain pula lah. Alright, balik cerita kita tadi. So sahabat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kita kena percaya Allah tu maha sempurna. Dan Allah, tadi saya baca, maha suci Allah dari sifat yang menyerupai sifat makhluk. Kan, maha suci Allah. Mungkin kita sebut bunyi tu macam sama, innallaha samiul basir. Allah tu maha mendengar, maha melihat. Kita pun dengar, kita pun lihat. Allah pun, tapi Allah dia maha mendengar, maha melihat. Kita mendengar dan melihat. Kadang-kadang boleh lihat, kadang-kadang tak boleh lihat. Kadang-kadang boleh dengar, kadang-kadang tak boleh dengar. Pekak pula sekejap. Kan? Itu kita. Tapi Allah
sama Ustaz, kita dengar, Allah dengar, sama perkataan, cara, kaedah, sifat tak sama. Jangan samakan, tak sama. Sama bunyi, sama sebutan supaya senang nak memahami. Macam tu. Allah Maha melihat, tapi kita melihat dengan mata. Allah melihat, tidak ada guna apa-apa. Kan dah pening kan? Tauhid memang macam tu. Jadi tak payah tanya banyak sangat, ya ibu-ibu, adik kakak yang saya kasihi sekalian. Maknanya percaya saja Allah Maha melihat. Kita belajar dalam ilmu tauhid, Allah melihat tanpa perantaraan, Allah melihat tak guna biji mata. Macam mana kita melihat? Full stop. Boom. Cukup. Tak payah macam mana Ustaz tengok tak ada pakai mata, pelik Allah ni. Tak payah pelik, memang macam tu kan. Jangan dikaji, sebab Nabi kata tafakkaru fi khalqillah, hendaklah kamu memikir, mengkaji tentang makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillahi fatuhliku, atau kama qala Nabi fil hadis. Dan janganlah kamu memikir tentang zat Allah, memikir tentang Allah tu bagaimana, nanti kamu akan binasa, lingkup tonggang langgang, tonggang terbalik, sesat. Jangan fikir. Baik. Ada satu isu yang berlaku beberapa bulan lepas, dalam tahun lepas lah, masa mudah dia tahun lepas kot saya rasa. Saya tidak memanjangkan isu inilah, tapi saya bagi contoh tanpa saya menyebut nama, lokasi dan sebagainya, ya. Ini untuk saya bawa contoh tajuk ni. Mungkin ada tuan-tuan yang tahu tu tahulah. Bagaimana seorang yang dikatakan ustaz, penceramah, orang panggil dia ustaz, walaupun mungkin background dia bukan ustaz, tapi tak apa. Background dia bukan ustaz, tapi dia mengajar tidak menyalahi fakta dan Quran hadis, is okay, no problem. Kan? Walaupun dia background ustaz, tapi dia mengajar salah, itu masalah. Dia tidak ustaz, tapi dia mengajar betul, itu okey. Boleh faham yang tu tak? Okey. So yang dikatakan ustaz tadi ni, dia mengajar banyak menimbulkan kekeliruan, kefahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Contoh saya dengar dalam kuliah dia lah, dalam YouTube lah saya dengar, bukan dengan live lah, saya dengar dalam YouTube. Dia kata macam ni, sebab apa Allah suruh kita berzikir? Kan Allah kata fazkuruni azkurukum, kamu ingat pada aku, kata Allah, aku akan ingat pada kamu. Mana kamu zikirlah pada aku akan ingat kamu balik, kata Allah. Jadi ustaz ni kata, sebab apa Allah suruh kita berzikir? Sebab dia kata Allah boring. Nampak? Boleh cakap gitu? Mana boleh. Boring tu kan sifat makhluk, kan? Boring tu sifat makhluk. Mana boleh kita sandar dekat Allah gitu? Tak boleh. Pasal apa berzikir? Allah boring ustaz, entah di tengah buat apa sekarang ni, kita zikir bagi Allah dengar, dia seronok, hamba aku berzikir, aku seronok. Dah, bukan macam tu. Jangan kita sandarkan, pasal apa berzikir? Sebab Allah kata dia boring. Mana pula Allah boring kan? Dah, boring ni kita, bukan Allah. Kan, buka YouTube pula dah. Buka live Facebook je Ustaz Rahim Nasir. Besok pukul 8 buka Ustaz Rahim Nasir. Buka Ustaz Rahim Nasir. Ustaz Rahim Nasir. Ustaz Rahim Nasir. Boring aku ustaz ni, dah tak ada ustaz lain ke apa? Contoh, bawa tenang. Contoh boring tak? Itu contoh boring. Contoh, jangan boring pula dengan saya. Ni contoh. Tapi kalau tuan-tuan nak boring, apa saya boleh buat kan? Aku hanya insan biasa. Cewa. Tak? Meripik lah malam ni tuan. Tak? Jadi maknanya gitulah. Jangan kita sandar dekat Allah gitu. Allah boring, Allah itu, kita sebut yang betul. Jangan. Jadi bila orang awam dengar, dia balik, dia mikir tak? Orang yang datang dengar kuliah ustaz tu, dia balik mikir,
Ya, kalau Allah boring, aku ustaz lain tak pernah sebut pula. Nampak? Dia akan menimbulkan satu kekeliruan yang akhirnya mengkelangkabutkan, ayat tu tak dalam kamus ya, mengkelangkabutkan jamaah. Na'udzubillah. Tak usah. Jangan. Dan saya dipahamkan Jabatan Agama Negeri tersebut telah menarik, mengeluarkan arah kuliah ustaz ni jangan dipanggil apa semualah, halangan lah, maknanya jangan disebarkan lagi. Wallahualam. Itu saya bagi contoh saja. Maknanya kita tak boleh samakan Allah tu dengan makhluk. Kan? Jangan tuan-tuan. Allah ni sangat sempurna. Allahu Akbar. Saya minta maaf sebut. Saya bagi contoh ni. Tuan-tuan jangan kata gatel lah ustaz ni. Orang Perak kata gatel lah. Mengenyam. Jangan. Nampak ni muka warak ni ustaz ni. Muka baik kan, ayu kan. Katalah tuan-tuan tengok perempuan cantik, jangan tengok lama kan. Ini contoh, saya bagi contoh. Okeylah kita kata ustaz, orang Malaysia, orang Singapura, orang Melayu kita lawa-lawa ustaz. Lawa tak? Okey. Kita tengok pula Arab. Kan, katalah orang Arab pun lawa juga kan. Arab tu dia lawa cara Arab. Orang Melayu belah timur kita ni lawa cara keayuan ketimurannya. Turki. Wah, sudah. Ustaz ni nak larat pula ni. Sekali ada yang Google pula kan. Jangan di Google. Ini saya bagi contoh. Saya nak cerita kesempurnaan Allah tu. Tengok awet Turki kan. Saya pernah pergi Turki 2015 dulu. Tengok awet Turki. Oh, macam ni yang mandang. Macam robot tu. Bila kita tengok comelnya daripada kepala sampai kaki kan. Mata biru lah, pipi gebuknya, contoh ya. Yang kata ustaz ni galak lah malam ni. Tak, ni contoh. Bila kita kata sempurnanya kejadian manusia ni ustaz, lawa orang ni, lawa isteri saya, lawa ustaz, suami saya handsome, awet Turki ni lawa. Bila kita tengok macam tu, bayangkan itu baru makhluk yang kita dah, orang kata tabik spring, dah kagum kan, lawa. Bayang Allah yang membuat makhluk yang lawa tadi, macam mana agak-agak maha sempurnanya Allah tu kan. Beratus ribu juta bilion kali ganda yang tak ada nombor lah kita nak nisbah. Maha sempurnanya Allah. Sebab itu tauhid kena belajar ya. Ilmu tauhid ni kena belajar, kena fahamkan elok-elok supaya akidah kita jangan rosak. Kan, jangan rosak, jangan tergadai dan sebagainya. Terima kasih Nasuhano Solihah Hashim tadi dah sebut. Kak Maria Muhammad Bukit Besar, mana perlu kita dahulukan ustaz, perintah Allah atau perintah manusia? Of course lah, kok mana pun perintah Allah lah dulu lah. Perintah manusia ni dia kalau tidak bercanggah kita buat lah. Perintah manusia selama mana tidak bercanggah dengan perintah Allah Rasul, kita boleh buat. Tapi kalau bercanggah, jangan buat. Itu basic dia. Asma Saleh, sibuk ustaz meniaga cari rezeki. Alhamdulillah. Meniaga apa tu Asma Saleh? Share sikit kan. Kawan-kawan ramai ni boleh support. Gitu. Alhamdulillah, seronok. Saya suka dengar orang meniaga ni, saya suka. Sebab saya pun sebenarnya meniaga juga sebenarnya kan. Tapi sekarang dah slow sikit. Bukan slow lah, tak dan gitu. Terima kasih. Jap. Kenal lah akak. Kenal nama akak je, muka tak nak tengok lagi. Ayat power ustaz. Kak Syam tuan-tuan lalu dengar kuliah saya, pandai dia kata saya ayat power malam ni. Amir Rashad Azhar, amin, kita jumpa di syurga insyaAllah, amin. Tuan-tuan jangan komen malam lampau sangat, saya geli hati tuan. Allahu Akbar. Mauda untung dapat kuliah dalam FB, dapat kenal ramai sahabat jamaah dalam luar negara.
Jika kuliah masjid surau hanya jumpa geng kampung. Itu kelebihan online. Kan? Dia panggil worldwide, satu dunia kita boleh kenal tak? Ni kalau Donald Trump tengok ni boleh berkenalan ni dengan Donald Trump. Raja Fauziah Raja Idris, terima kasih. Ustazah Taibah, terima kasih. Bandi Arifin, amin. Muhammad Nizam Ibrahim, terima kasih. Fikir zat Allah boleh gila kan Ustaz? Ahmad Razali Nisban. Boleh? Orang panggil apa? Gila isim lah. Terus saya fikir dalam kepala kita Allah ni maha gagah, maha hebat, maha berkuasa, maha sempurna, maha segala-galanya. Full stop. Itu saja. Jangan dikorek lebih-lebih tak? Sebab tak boleh. Otak kita ni limited edition. Otak kita ni dia limited tak? Dia bukan boleh pergi jauh sangat. Dia jam. Dia tak boleh melampaui. Nanti dia jam. Dia gitu. Ermi Hafiz, terima kasih. Nur Bidadari, berjumpa di syurga. Nama pun dah Bidadari ni. InsyaAllah, amin, amin. Dani Muhammad, engkau jangan macam-macam Dani, ya. Jangan kata hero kacak 1972. Siapa pula 1972 tu? Tua berbenar, nampak gayanya. Buat tenang, kita muda lagi daripada 72 tu. Astaghfirullahalazim. Siapa lagi ni? Kelly, terima kasih Kelly daripada Dungun. Orang kuat hospital Dungun ni. Kelly Kalina. Asma Zuraida, orang Kelantan panggil gelenya. Gelenya. Betul. Orang Kelantan rakyat gelenya tak? Gelenya ni itulah gedi-gedi kan. Mengenyam. Gelenya. Surya Putri lah macam Ustaz malam ni. Entah saya pun tak tahu apa hal saya jadi apa entah malam ni kan. Tiba-tiba je. Tapi tak apa. Kita punya kuliah tak lari, jangan risau. Walaupun Ustaz dah tergelincir daripada landasan sekejap. Astaghfirullahalazim. Korang lah ni macam-macam komennya. Sekejap. Dah Mauda boleh dengar suara Ustaz, gambar dah hilang pula dah. Abang Ben Jais, thank you bro. Orang kampung saya ni, sama sekolah, senior setahun. Kak Farida Yusof, Kintan Kadir, ni nama-nama baru ni. Terima kasih. Siti Aisyah, Ustaz Zuhdi, ya Allah ya Tuhan. Kau ni menyakat aku kerja suruh senyum-senyum comel lah bagai. Thank you bro, Ustaz Zuhdi kita, toke kambing perap ni. Terima kasih Ustaz untuk menyinggah dekat live Ana ni. Ustaz bagi ayat atau doa ringkas untuk nak sabar banyak dengan ujian hidup selain Astaghfirullahalazim. Kan kita banyak istighfar dan banyak selawat kan, sebab ujian hidup ni semua orang ada kan. Ujian hidup ni semua orang ada kan, semua orang diuji. Jadi kok mana pun istighfar tu penting. Dan selawat tu saya pesan banyak kali, istighfar, selawat jangan tinggal kan. Selain kita berdoa, ya Allah kau kuatkanlah kesabaran aku, berilah kesabaran atas diriku untuk menanggung ujian yang engkau bagi ya Allah. Dan berdoa jugalah, ya Allah kalau engkau nak uji aku ya Allah, kau ujilah yang setimpal dengan iman yang aku ada. Boleh doa begitu, sebab yalah kita takut. Allah boleh buat, tapi Allah lebih tahu. Dengar ayat saya baik-baik. Allah boleh buat, tapi Allah lebih tahu. Kita takut macam ni. Contoh ya, ni sebagai contoh. Iman kita sekilo, ini contoh ya. Iman tak boleh timbang-timbang pula kan. Ini nak bagi senang faham. Katalah iman kita sekilo, 1 kilogram. Tiba-tiba Allah bagi ujian 2 kilogram. Takut tak tertanggung. Sebab iman sekilo je.
ujiannya 2 kilo. Itu maksud saya tadi. So kita doalah, minta, ya Allah, kalau engkau nak uji aku, ujilah yang aku mampu, ya Allah. Tapi Allah tahu dia akan uji kita selalunya level yang kita mampu, insya-Allah. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang lain tu ujian dia macam, ya Allah, kesiannya dia kan. Kita rasa kalau akulah duduk tempat dia, aku tak mampu. Itu kita rasa, tapi Allah bagi orang tu, dia tahu orang tu mampu. Kan? Lepas raya tu hari, ingat di Terengganu, 3 beradik mati kan, mati lemah kat sungai Terengganu kot rasanya. Yang ayah dia kerja bawa bel mayat kan, yang hari tu dia tak mampu nak bawa bel mayat dia, sebab dalam tu anak dia kan. 3 sekali Allah ambil serentak. Seorang tu sekolah tahfiz pondok, 2 universiti kan. Mandi sungai, lemas, mati 3-3. Kita rasa kita anak sakit pun kita dah susah hati. Anak meninggal seorang pun, Allahu Akbar, bayang 3-3 dah rasa berat tu. Tapi Allah tahu mak ayah dia mampu tanggung. Tapi kok mana pun doalah, ya. Kita minta elok-elok, insya-Allah. Faris Ismadi, terima kasih. Kak Farida Yusof, lama tak dengar aku lah Ustaz. Lama ya. Terima kasih dengar malam ni. Rozinis Rahman, terima kasih. Wan Mak Zain, Wan Omar. Umur di syurga 30 tahun Ustaz. Apa maksud tu? Maksudnya semua ahli syurga, semua calon syurga, ataupun siapa yang akan masuk syurga, bila dia masuk syurga, Nabi kata umurnya seperti umur Nabi Isa, lebih kurang 33 tahun. Ada ulama berpandangan 33 tahun tu lelaki, 17 tahun tu perempuan. Sweet 17 dia panggil. Sekarang ni sweet 71. Ya Allah, mengapu Ustaz malam ni kan. Maknanya siapa masuk syurga, insya-Allah kita semua masuk syurga besok. Umur kita yang lelaki ni 33. 33 ni orang panggil muda terang tang-tang. 33 ni macam mana Ustaz? Senang aja. Tengok saya sekarang. Macam tak puas hati kan? Tengok saya, ayat saya belum habis tuan-tuan. Bawa-bawa bertenang. Tengok saya 13 tahun dulu. Bukan sekarang. Sekarang aku dah 46 lah. Tengok 13 tahun dulu, 33 lah. Konon-konon kan. Pasal apa ahli syurga ni Allah buat muda? Yang perempuannya pun muda, yang lelakinya muda. Sebab itu masa Rasulullah bergurau kan dengan seorang perempuan, makcik tua tu. Dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, makcik masuk syurga tak? Nabi jawab, minta maaf makcik, orang tua tak masuk syurga. Menangis makcik tu kan. Nabi bergurau sebab Nabi kata dalam syurga besok semua jadi muda. Sebab apa muda? Sebab ini mungkin bahasa kasar saya gunalah dah. Sebab syurga ni tempat seronok, tempat enjoy, tempat lepak, tempat main-main, tempat bergurau senda, tempat berlari-lari, main kejar-kejar dengan bidadari. Jadi sebab itu Allah buat muda. Sebab jiwa muda kan dia suka berseronok. Kita tengok anak-anak muda kita kan, dia suka berseronok, merempit. Ni contoh-contoh seronok tu tak? Main bola tak ingat dunia, pergi mancing, hari ni main game kan. Seronok. Budak-budak muda seronok. TikTok lah apa yang tidak-tidak tu, seronok. Sebab itu Allah buat ahli syurga umurnya muda supaya berseronok. Macam tu tak? Cuba bayang ahli syurga umur 103 tahun. Masuk syurga bertongkat, lepas tu gaut. Lepas tu gaut. Bidadari tengok, Allah, tok laki aku ni awak jadi lagu ni kan. Lari bidadari kan. Lari bidadari. Sebab itu Allah buat muda, nak bagi enjoy. Okey, jawapan tu puas hati tak?
Tak puas hati pun suka hati tuan-tuan lah. Ay, apalah ustaz malam ni mereng juga. Allahu Akbar. Zila Syarif, terima kasih banyak. Hanif rasa sejuk hati dengar ceramah Ustaz Umboi. Duduk dalam tiap air ke apa ke ni? Kan sejuk no rasanya. Alhamdulillah, terima kasih. Khairul Amir Ramli, Antara Gapi, clear. Siapa lagi ni yang belum saya sebut namanya? Ghazi Qurratain, tahu tak apa? Haha, dia kata. Ahmad Razali, Nabi pernah bergurau. Johnny Max, betul tu Ustaz, bila isteri phone kata anak demam je terus minta supervisor nak balik. Nampak? Kita baru dengar anak demam, anak menggigil, muka biru dah kelang kabut tak? Bayang, ya Allah, cabut nyawa serentak kan, satu keluarga terbakar. Yang baru ni kan, laki bini meninggal naik motor tu, dia dekat highway Kesas kan, anak kecil lagi, baby. Allahu Akbar. Suria pecah rahsia umur Ustaz 46. Apa nak berahsianya? Memang 19 Ogos tahun 74. Ni bagi tahu siap-siap pasal senang bulan besok dah 1 Julai kan. Patut Ogos kan. Standby hadiah siap-siap. Tu ceritanya. Tulis tu 19 Ogos tu. Melawak aja saja je. Tapi yang betul lah 19 Ogos 74. Pagi Isnin 9.30 pagi, Hospital Bersalin, Kuala Lumpur. Detail aku bagi terus. Buat lagi kan, asal nampak macam 30. Agak-agak sikit. Terima kasih Abang Mak Isop. Mak Uda 47. Muda pula. Muda, saya muda setahun daripada Mak Uda. Allahu Akbar. Ada orang Seri Gombak, Suria Putri, muda dari Mak Uda. Johnny Mac, kalau 90 tak harap nak kejar. 90 apa yang kau nak kejarnya kan? Baru lagi 3 langkah dah terjelir lidah. Bidadari pun tengok, Allah, abang haji aku ni kan hilang semangat tu. Hilang semangat. Arif Fazila Arifin, terima kasih. Abang Ghazali Asyad, lama tak masuk ni. Ishak Samad, terima kasih. Oi, Kak Hairuniza masuk tu birthday aku 19 Ogos 74. Tuan Mak Zain 74, saya dah jam 6 Ustaz. Hebat. Saya baru lahir, maknanya umur kita lari 6 tahun dah tak? 6 tahun apa? Darjah 6 12 tahun. 12 46 58 lah. Allahu Akbar. Terima kasih Terima kasih tuan-tuan tu melayan saya pula malam ni. Kan Ustaz dah jadi apa tuan malam ni? Mereng sikit. Okey, habis. Udah. Jangan dikomen-komen. Jangan dikomen-komen lagi. Allahu Akbar. Baik, kesimpulan akhir tuan-tuan. Kesimpulan akhir. Habis dah. Nanti kita sambung nombor 14. Nombor 14. Baik, last sekali tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, macam biasa, jaga iman, jaga akidah, jaga tauhid, jaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul sebaik-baik mungkin. Yang kedua, jaga hubungan baik kita sesama manusia, sesama jiran, suami isteri, anak beranak, adik beradik, saudara mara. Jaga hubungan kemanusiaan, tunjukkan adab, tunjukkan akhlak yang baik. Sebab ialah kalau macam adik-beradik tu kan, nak mahu gaduh pun buat apa, adik-beradik kita kan, kita bantu-bantu yang terbaik lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu yang saya boleh share pada malam ini. Terima kasih banyak pada semua yang bersama dari mula sampai habis, yang sudi mendengar kuliah saya dan melayan sedikit kemerengan
kemerengan saya pada malam ini. Terima kasih banyak. Harap tidak jemu, harap tidak bosan, dan jangan putus asa dengar kuliah saya. Yang baru first time dengar ke apa, sudi-sudilah dengar lagi. Jangan dia kata, apa ustaz ni aku tak nak dengar malam ni merepek pula ustaz ni. Buat tenang. Kan? Saja seronok tuan, santai-santai je dah, relax. Sebab seronok tu apa, hari ni 2 kes je COVID. Tu yang seronok tu. Hari ni paling rendah tuan, 2 kes. Alhamdulillah. Ya, discharge 20, kes baru 2 saja. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, beberapa pengumuman. Yang pertama, macam biasa, siapa yang nak infak pada audio kuliah dipersilakan. Ni dah gaji lah, hari ni 30. Jangan simpan duit gaji tu, ulur lah sikit kepada audio kuliah tu, nombor akaun di bawah. Atau siapa yang nak PM ke saya pun boleh, untuk saya uruskan. Dan semalam ada orang masuk duit sikit kat saya tahu orang tu siapa. Terima kasih banyak. Nilai dia pun saya tahu, tapi saya tak sebut nama lah, saya tahu. Terima kasih atas sumbangan itu kepada akaun peribadi saya, kan. Saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki yang infak pada saya semalam. Ya, terima kasih banyak. So, itu yang pertama. Yang kedua, dengan sedihnya diumumkan bahawasanya malam besok tiada kuliah. Harap bertenang, jangan buat demonstrasi, jangan buat benda-benda yang bukan-bukannya. Carilah kuliah ustaz lain malam besok, sebab malam besok saya akan meraihkan adik ipar saya yang datang daripada Langkawi. Jadi dia turun semalam, keluar dari Langkawi. Malam tadi dia tidur di Cameron Highland, jalan sana. Petang tadi turun ke KL. Di KL ni, di Sungai Buloh ni ada 3 rumah. Adik-beradik isteri saya, di dekat-dekat sini ada 3 rumah saya, dan 2 lagi rumah adik dan kakak ipar. Ada 1 di Selayang, 1 di Gombak. Jadi dia akan pusing lah jalan, kebetulan kan. Tak buka sekolah apa semua, anak-anak pun kecil lagi. Jadi plannya malam besok nak ajak dia makan, raih-raih lah di rumah kan, raya, sambil-sambil beraya. Ni raya apa tak tahulah, ni raya haji lah kot. Package lah, sebab orang jauh kan, kita raih elok-elok insya-Allah. So kalau tiada aral, insya-Allah dengan izin Allah kita sambung esok hari Rabu kan, hari Khamis. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, Khamis kita sambung lepas maghrib pukul 8. Poin yang akhir nombor 14. Dia ada 14 poin kan. Kita sambung poin nombor 14 malam besok. Malam besok pula dah, Khamis malam Jumaat. Macam tu, Khamis malam Jumaat, insya-Allah. Okey, puas hati. Siapa tak puas hati, beritahu. Okey, jap. Hanif, terima kasih. Jap. Baru balik dari Cameron Highland dan Sri Iskandar. Haji Ghazali kita. Terima kasih. Siapa lagi ni? Abang Ghazali sibuk sikit repair rumah. Repair elok bang, insya-Allah dipermudahkan tu. Umi Umrah, terima kasih Ustaz. URN friendly jamaah, terima kasih banyak. Sementara boleh friendly ni, besok kalau tengok kuliah saya serius saja, jangan marah pula. Astagfirullahaladzim. Teruk ustaz malam ni tak tahu apa masalah ni. Allahu Akbar. Ismail Haji Abdul Aziz, terima kasih. Kak Saliza Agus. Nanti PM tepi alamat ustaz, nak hantar hadiah bulan 8. Lambat lagi. PM WhatsApp je, nombor telefon ada kan. Janganlah susah hantar hadiah, hantar banyak sikit. Bergurau, minta maaf saja je. Nur Rehan, terima kasih. Johnny Mac, terima kasih. Arif Irhan, Raja Fauzia,
Saya dan keluarga tak pernah bosan dengan Ustaz. Kami sayang Ustaz kerana Allah. Terima kasih Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura. Kita salam Kak Adik Ipoh, InsyaAllah. Jika tidak lupa tu, InsyaAllah saya sampaikan. Kenapa malam besok tak ada kelas? Sebab ada tamu di rumah Ustaz. Ya, buat-buat tenang. Saya tak ada ke mana. Ada je ni. Kalau Ustaz nak ke Cameron Highland, Ustaz boleh bawa keluarga. Tempat tinggal percuma. Tuh, tengok. Nampak tak? Nampak tak? Tawaran dah datang, bro. Tawaran daripada Allah nak melalui Haji Ghazali Arsyad kita. InsyaAllah Tuan Haji. Haji ada rumah situ kot. Tu yang offer tu. Kak Syam, terima kasih. Azan. Mak Uda, Nasuhano, terima kasih. Kak Shima, Singapura, Abang Yusof. Bawa masuk bang. Azan ni. Buat tenang, insyaAllah. Muhammad Norman, terbaik Ustaz. Terima kasih. Nur Hayati, mohon sedikit doa untuk isteri saya baru keluar OT room lepas operation breast cancer. Alhamdulillah selamat. Okey Abang Yusof, tak tahu pula ada operation pula. Tak apa, kita doakan sebentar nanti, InsyaAllah. Amin. Terima kasih Naim baru masuk ke. Alright, thank you. So malam lusa kita jumpa dan kita tangguh dulu dengan kita doakan Puan Azimah Jasad, insya-Allah isteri pada Abang Yusof kita, MISC. Insya-Allah mudah-mudahan sihat dan cepat sembuh dan sabar di atas ujian Allah terhadap penyakit kanser yang berkenaan, insya-Allah. Terima kasih juga Abang Zainal Osman daripada Singapura juga. So kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kesembuhan kepada Puan Azimah Jasad ya Allah di atas sakit kanser yang sedang beliau alami ini ya Allah, yang baru saja melakukan operasinya pada semalam ya Allah. Dan mudah-mudahan berkat doa yang kami panjatkan pada malam ini ya Allah, segerakan kesembuhan ke atas beliau, kembalikan tahap kesihatan beliau kepada normalnya ya Allah, seperti mana beliau dilahirkan satu masa dulu ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Last si comel tu mesti masuk. Itulah kerjanya. Interframe last minute. Esok dia nak kena pergi sekolah dah, 1 Julai insya-Allah. Baik, terima kasih. Kita jumpa jap. Lin Rahman, terima kasih Lin Rahman. Norehan, Kak Zalani Kamarudin, Zi Azmi, thank you very much.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.